Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma rabbi yassir wa la tu'sir karim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'sir karim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'sir karim. Kita bersyukur kepada Allah, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Datin, Tim Baruka, puan yang saya hormati sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Malam ni malam terakhir kita untuk tahun ini. Ini kuliah yang ke 44. Jadi tuan-tuan puan, you don't have to worry. Kuliah ini yang ke 44. Jadi kita terus sambung 45 dengan drill. Drill yang menyeluruh. Kita dah buat 2 kali drill, cuba buat. Jadi hari ini kita akan lihat daripada awal tentang kalimah. Bagaimana kalimah dia bercantum dengan domer-domer, ya. Jadi kita cuba lihat kita lalu melalui PowerPoint yang saya telah sedia ni, ya. Pelajaran kita berkenaan dengan nahwu dan saraf. Learning nahwu dan saraf in order to understand Al-Quran. This is a very accurate learning proses. Kalau kita nak tafsir Quran, kita mesti menguasai nahwu dan saraf. Jadi apa dia nahwu? Apa dia saraf? Disebut selalu nahwu dan saraf, tetapi sebenarnya yang betulnya saraf dan nahwu. Daripada saraf baru pergi kepada nahwu. Apa dia maksud saraf? Saraf ini daripada sarafa, belanja. Bila kita belanja, kita spend duit kita, duit besar jadi kecil. Duit besar jadi kecil, ya, sebagai contoh, ya. Kita pecahkan. Jadi saraf ni di sini dia punya apa tu makna dia, tarkib al-alfaz awil kalimah min haitsu tisaliha bid-dhamair. Maknanya tarkib, menyusun kata-kata, membentuk kata-kata, menyusun kata-kata, susun alif ba ta sa jim, ya, ataupun kalimah. Saraf, ya. Saraf ni maknanya menyusun lafaz-lafaz atau kalimah daripada huruf jadi perkataan, daripada perkataan dia cantum dengan dhamir. Jadi itulah maksudnya saraf. Maksudnya zahaba campur dengan ta jadi zahabtu, qalamun campur dengan ya jadi qalami, al madrasatu alif lam mim darasinta jadi sekolah. Itu dia saraf. Usalli asalnya salla, usalli saya mengerjakan salat. Saraf ni kita study satu-satu perkataan, asal usul dia. Sebagai contohnya zahabtu ni, zahaba campur dengan ana, itu saraf. Zahaba campur dengan ana. Ini zahaba fa'il campur dengan ana jadi zahabtu. Qalamun campur dengan ana jadi qalami. Jangan kata qalam tu, qalami. Usalli dalam tu ana usalli jadi amin ana usalli. Ru dia salla. Al-madrasatu isim jelma daripada darasah. Itu maksud dia. Itu kita study tentang saraf. Kalau kita dekat nahwu pula, nahwu ini setiap perkataan ni saraf. Kana ni dari segi saraf adalah alat yang memberi depankan isim, ya, dari segi saraf kan. Macam fi ni dari segi saraf huruf jar,
nama dia kan. Ya, aliman ini dari segi sarafnya daripada alimah. Jadi alimah ni orang yang alim, itu sarafnya. Tetapi bila nahu kita jadikan saraf-saraf ni sebagai ayat, kana Muhammadun aliman fi ilmil fiqhi. Ini nahu. Jadi bila kita belajar nahu, Muhammad ini jadi bagi depan, jadi marfu'. Apa sebab dia marfu'? Sebab dia jadi isim kana. Aliman ini mansub. Kenapa dia mansub? Sebab dia jadi khabar kepada kana. Mana-mana je dalam Quran, kalau kita jumpa isim selepas kana, dia mesti marfu'. Sebab dia isim kana. Dan selepas isim marfu' akan ada isim mansub, kerana dia jadi khabar kana. Ini nahu. Okey. Fi ni huruf jar. Adik-beradik dia 15. Okey. Ilmi ni majrur kerana dia ada fi, ilmi, ya. Okey. Al-fiqhi ni bukan te. Al-fiqhi itu mesti bagi bawah sebab dia jadi mudhafun ilaihi. Jadi dalam Quran dia tak sebut ini mudhaf, dia sebut ini mudhafun ilaihi saja. Jadi hubungan antara ini dengan ini, antara ini dengan ini, antara ini dengan ini, dan antara ini dengan ini, itu dia katakan nahu. Kita study relationship between words in the ayat. Words in the ayat. Jadi bila, tuan-tuan, bila kita study hubungan perkataan dalam ayat, maka kita akan jumpa dia mana perkataan yang mabni, mana perkataan yang berubah. Sebagai contoh dalam ayat ini mabni. Ya, adik-beradik dia ada ramai lagi, ada 4, 5, 6. Ya. Dan ini dianggap very special word. Dan ini kita kata huruf jar, mabni. Jadi dalam ayat ini ada 2 perkataan yang mabni. Maksud ayat ini, Muhammad itu alim dalam ilmu fiqh. Ini contoh bukan ayat Quran. Jadi nak beritahu nahu hubungan antara perkataan dengan perkataan sebelum dia, dan juga perkataan dengan perkataan selepas. Yang ini dia jadi Muhammadun, yang ini dia jadi aliman kerana ada kana. Kita lihat Al-Fatihah sebagai contoh, ya. Dari segi saraf, bismi ni bercampur dengan ismun. Allah ni memang lafzul jalal lah, makna nama Allah yang utama. Ar-Rahman ni sifat Allah dari rahimah, itu sarafnya. Ar-Rahim ni sifat Allah juga dari rahimah. Jadi nahunya Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, mi baris bawah sebab ada B, dan adik-beradik B15. Tuan-tuan kena ingat selalu adik-beradik B15, ya, iaitu jangan lupa A1. Jadi sebelum tuan-tuan terjemah, tuan-tuan kena tengok dulu Bismillah ni dari segi saraf. Saraf dia, ini B, ini ismi, iaitu dengan nama B campur dengan ismun, jadi bismi. Allah memang nama Allah. Ar-Rahman sifat Allah dari Ruh Rahimah. Ar-Rahim sifat Allah juga dari Ruh Rahimah. Jadi bila kita baca, apa hubungan Ar-Rahman ni dengan Ar-Rahim ni? Allah ni hubungan dia jadi mudhafun ilaih kepada ismun. Ar-Rahman ni lupa tak jadi apa ni? Sifat. Ya tak? Ya. Ar-Rahim ni sifat yang kedua ke? Kalau kita tak pasti, kita tengok di sini. B, jar wa majrur. Jangan tengok yang ni, tak payahlah. Tengok ini, jar wa majrur. Okey. Tengok pula ismi. Ismi mudhafun ilaih. Ini nama Allah, nama Tuhan yang Maha Mulia. Ini mudhafun ilaih. Majrur berbaris bawah, dan tanda baris bawahnya adalah kasrah yang jelas. Zahir itu yang jelas. Okay, itu nahunya. Ar-Rahman, jangan lupa na'at. Na'at. Tuan pernah dengar tak kataan na'at?
Dengar kan? Tak apa, tak ingat tak apa, tapi dengar kata na'at. Na'at. Dia sama dengan tabik ke? Dia na'at ni dalam tabik. Dalam tabik. Sebab bila dia jadi na'at, dia bukan sifat, dia jadi na'at. Dia bukan sifat jugalah. Allah itu maha pemurah. Jadi na'at kepada Allah. Jadi Allah ni kena man'ut. Ini na'at. Na'at ni macam sifat. Kita kata sifat lah senang. Ya, tapi untuk Allah dia kata na'at. Jadi ini na'at. Ar-Rahim, tengok dia kata apa? Ar-Rahim ikut Rahman tak? Ikut tak? Ar-Rahman ikut Bismi tak? Ismi tak? Ikut dari segi baris. Jadi dengan sendirinya kita kata dia ni tabik. Tabik. Ar-Rahman ni tabik. Tabik dalam kategori na'at. Sebab dalam tabik ada 4. Na'at, taukid, badal dan satu lagi 4 kan? Ar-Rahim, na'at yang kedua. Na'at yang kedua. Na'at yang pertama ataupun sifat yang pertama Ar-Rahman. Sifat yang kedua, na'at yang kedua adalah Ar-Rahim. Jadi tuan-tuan mesti ingat, Bismi ni jawab majrur, ini mudhaf, ini na'at, ini na'at yang kedua. Itu inilah dikatakan nahwu. Jadi bila tuan-tuan jumpa isim dari bawah, ingat apa yang kita belajar beberapa minggu dulu. Isim dari bawah ada 3 sebab yang besar. Sebab pertama bila dia jawab majrur, sebab kedua bila dia mudhafun ilaihi, dan sebab ketiga bila dia jadi tabik. Ya, tabik ya, tabik. Jadi ini sebab ketiga. Sebab ketiga, dia jadi tabik, dia jadi ikut kepada Allah, tapi ikut dalam kategori na'at, bukan dalam kategori badal. Tabik ni dia ikut yang ini, follow. Kalau yang ini baris bawah, dia ikut baris bawah. Jadi salah satu sebab isim tu baris bawah, bila dia jadi tabik kepada isim baris bawah. Jadi ini tabik, tapi tabik ni ada 4 kategori. Satu badal, satu taukid, satu ni na'at man'ut. Ada lagi satu saya lupa. Cuba tengok dalam nota tu, Datin. Ataf. Jelah. Bagus, ataf ya. Ataf. Jadi tuan-tuan ada tak yang nota ni? Okey, tuan-tuan. Alhamdu. Dari segi saraf, alhamdu isim jelmaan, isim yang datang dari fi'il. Ru dia hamidah. Okey. Lillahi, 2 perkataan. Lam campur dengan Allah. Rabbi isim, betul. Rabb itu maknanya kita kata pentadbir. Macam Datin suri rumah sekarang ni, Datin jadi Rabbatul Bait. Ya, kalau saya duduk rumah tak kerja, Rabbul Bait. Bukan Tuhan, pentadbir rumah. Jadi Tuhan ni pentadbir alam. Al-alamin daripada alimah. Alam. Jadi ini jamak alamin kan. Alhamdulillah, kenapa dia jadi kena di sini? Dia tak ada apa-apa di sini. Tak ada apa-apa. Jadi bila tak ada apa-apa, dia kena baris dia baris asli. Asli dia baris depan. Ingat, isim kalau tak ada apa-apa dia mesti baris depan. Lillah mesti baris bawah. Sebab ada lam. Jadi tuan-tuan tahu, ini li, ini Allah, ini huruf ja, ini isim majrur. Itu dah besar benar tu, dah cukup hebat tu, dah tahu tu kan. Lillahi kan. Rabbi dia ikut Allah. Dia ikut Allah. Nak lah. Al-alamin dia jadi mudhafun ilaih. Tuhan siapa? Tuhan itu kepunyaan alam. Alam itu dipunyai oleh Tuhan. Jadi alam ni mudhafun ilaih. Ini mudhaf. Jadi itu nahwunya. So kalau kita lihat kepada nota kita yang kita belajar, tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau. Saya tak risau kalau tuan tak faham. Tapi kalau saya risau, tuan-tuan tak datang kelas. Betul. Sebab otak kita dalam kajian yang saya baca, dia bukan macam otak-otak. Otak-otak dimakan, tapi otak kita dia memahami walaupun kita tidur. Tuan-tuan, kau tak percaya tidur semua. Tapi badan mesti ada sini. Betul. Jangan tak percaya. Orang yang tidur ni bila periksa dia nombor 1 jawab. Saya belajar dulu, dia kata apa? Tidak ada satu, no one can claim that he or she is the best method, but the best method is to attend class. Okay, ini
Resam ya. Kita belajar lama dulu. Awal-awal dulu kan. Tak payah salin, tengok aje. Kalau siapa nak ambil pen drive ni boleh ambil. Yang kita belajar dulu. Kita belajar dulu dhamir atas kan. Ni dhamir kan. Ni dhamir bersantum dengan isim. Dhamir boleh bersatu dengan isim. Dengan fa'il, dengan isim dan juga dengan sesipan. Sesipan ni ada dua jenis, isim dan juga haraf. Isim yang duduk di bawah kategori sesipan ni, isim isyarah dan isim mausul. Isim isyarah ada dekat, ada jauh. Contohnya haza, dekat. Hazihi, dekat, perempuan. Zalika, jauh. Tilka, ini semuanya dalam Quran. Jadi kalau tuan boleh kata alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, zalika ni tuan kata ini isim isyarah muzakkar ba'id. Cukup dah. Ini isim isyarah muzakkar ba'id. Dia jadi apa dalam ayat? Dia jadi mubtada. Itu yang kita nak baca macam itulah at the end of 100 series. Kita kena kata akan dapat. Sebab zalika ni satu je dalam Quran, maksudnya zalika dinul qayyim. Zalika isim isyarah ba'id, laki-laki di bawah kategori isim. Dan dia ni tetap haraf. Bila kita dah pergi jauh, kita tinggal isim ni, tak peduli dah, pasal kita ingat semua orang dah tahu dah. Kita hanya lihat dari segi haraf. Haraf di sini kita kata berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Dia sebenarnya 15. Ada lagi yang kita tak masuk kan? Hatta tak masuk. Ini yang kita masuk hanya yang mudah-mudah saja kan? Jadi haraf. Ingat, lepas min ni, dia mesti isim. Ini salah satu tanda kita nak kenal dia isim. Saya tak kata, kalau saya kata mukhtar, tak betul. Sebab mu'tal. Mu'tal sebab mukhtar tak ada. Yang ada mu'tal. Saya tak kata sah, saya kata sahih. Sebab tuan-tuan dah register lama dulu sahih dan mu'tal. Tak ingat tak apa. Okey, kita belum tengok lagi sahih dan mu'tal. Ini sebelum kita pergi, kita kena tengok apa yang kita dah belajar dulu. Yang kita move pada lain. Isim isyarah dengan detail saya buat. Dekat dan jauh. Dekat pun ada lelaki, ada perempuan. Haza. Ada tak banyak ekoran dari haza? Banyak kan? Banyak. Cuba Nasri bagi satu. Haza. Inna hazal Quran. Inna hazal Quran yahdi ilal haqqi. Inna haza sirati mustaqiman. Inilah jalan saya yang lurus. Ikutlah. Jalan belajar bahasa Arab ni kan? Lurus. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Sebab umat tu perempuan, dia pakai hazihi. Ini yang kita dah belajar ya. Haza ada mufrad. Haza kalau musanna. Haza ni kalau jamak. Haula. Banyak dah ayat dalam Quran haula. Banyak dalam Quran ni. Hazihi untuk perempuan. Hatani. Haula. Jadi haula sama. Tengok ba'id. Zalika untuk lelaki. Tilka untuk perempuan. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Mana ar-rusulu tu kalimah perempuan. Tilka ayatullah. Demikianlah tanda-tanda Allah. Dalam surah Yasin ada banyak tilka. Jadi tilka ni maknanya untuk jauh. That is. Kalau hazi, this is. Tilka ba'in ada zalika, ada mufrad zalika, ada musanna zanika, jarang-jarang dalam Quran. Ada jamak ulaika. Ulaika humul ghafilun. Ulaika ini untuk lelaki. Ulaika juga untuk perempuan. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ini isim syarah di bawah sisipan. Di bawah sisipan tadi Di bawah ni. Di bawah sisipan ni. Sebab dia mabni tuan-tuan jangan rasa penat. Saya akan terang berpuluh kali lagi tak apa. Yang penting dapat. Ini adalah nilai, orang kata nilai kita atas dunia ni, duduk pada ni sebenarnya bagi saya lah. Jangan risau tuan-tuan ya, jangan risau. Kalau ada masa free, panggil saya pergi rumah, kita minum-minum sikit, makan-makan kebab sikit, kita belajar kan. Jadi isim isyarat ni duduk bawah sisipan sebab dia mabni semua.
dia mabni. Mabni dia tetap. Tuan tengok ni. Okey, ya. Isim isyarah. Dalam Quran banyak kan? Ini isim isyarah, qarib, ini ba'id dalam pelbagai situasi. Hadza kitab, ni tengok saya. Hadza kitabun musaddiq. Hadza ni mabni. Isim isyarah lil qarib mabni. Kitabun marfu'. Tuan-tuan, marfu' berbaris depan. Kenapa dia baris depan? Jangan kita lupa. Tengok dalam ni, dia baris depan ada 8 sebab. Sebab pertama dia jadi tengok isim yang baris depan. Ya, ada satu lagi. Tuan pakai sifir ni. Ini bukan, ini tanda. Ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Isim baris depan. Yang ni je. Yang ni. Oh ya. Bukan. Yang ni. Yes. 67B. 67B. 67B Tan Sri. Yang dulu saya bagi. Ada. Isim berbaris depan. Sebab yang pertama dia jadi mubtada, yang kedua dia jadi khabar. Jadi ini dia jadi khabar. Jadi kenapa musaddiqun ni masih bagi depan lagi? Sebab dia jadi tabi' kepada kitab. Tabi' ada 4 jenis. Tabi' apa? Mungkin na'at, mungkin mausuf, mungkin sifat, mungkin mausuf. Yang penting tabi' je. Tahu tabi' cukup lah. Tak tahu sama ada dia tabi' na'at, tabi' sifat, tabi' badal, tabi' taukid, no problem. Yang penting dia tabi'. Hazani khosmani iqtasumu. Hazani 2. Ini pun mesti 2. Kita belajar kemarin. Ini pun marfu'. Sebab dia jadi khabar. Ni dia ada khabar. Ya. Tapi apa tanda marfu' dia? Alif nun. Di sini pula. Sebab apa dia alif nun? Sebab dia musanna. Ya, sebab dia musanna. Jadi kena guna 2 ni. Saya kata habis Al-Baqarah jangan risau, dapat. Dapat baca dengan baik ni sebab dia tak banyak mana. Ya. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Ini untuk jauh bagi laki-laki. Apa buktinya? Huwa. Demikianlah dia itu dalam kesesatan yang baik. Jauh. Jauh. Tuan-tuan boleh beri makna jauh pun dah cukup lah. Betul. Atau tu korek baik. Ini. Aduh. Saya nak remind tuan-tuan, sebab itulah kita belajar bahasa Arab ni, kita jadi cerdik. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, mudah-mudahan la'allakum ta'qilun. Cerdik ya. Kalau belajar bahasa Arab tak cerdik juga, memang dah tak cerdik dah tu. Haula. Tak lama lagi cerdik dah tu. Haula ramai. Ya. Okey. Ramai kan? Okey, tak apa. Okey, ni tak apa ya. Kita tengok yang seterusnya. Isim mausul pula. Tuan-tuan jangan lupa isim isyarah ni haza ni haula. Yang paling banyak sekali haza ni. Zalika, ulaika, tilka. Ni yang banyak. Zalika, tilka. Tilka untuk perempuan. Ulaika untuk lelaki perempuan. Ulaika pun lelaki perempuan. Dia banyak. Yang ni tak banyak. Yang ni tak banyak. Yang ini semuanya ni, semuanya. Okey, jangan lupa. Ini isim isyarah. Isim isyarah, isim dia kata apa? Isyarat untuk menunjukkan. Ya. Tengok yang ni. Tengok ini. Isim mausul. Isim mausul ni isim apa dia ru' mausul? Wasalah ya. Sambung. Wasal. Sebab dia pakai tajuk je ni. Wasal tu sambung. Menyambungkan antara perkataan dengan perkataan. Ya. Ya, allazi laki-laki, allati perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Sebab ada ayat laki, ada ayat perempuan. Okey. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, huwa allazi arsala. Dia menyambungkan antara huwa dengan arsala. Ya, sebagai contoh. Allazi arsala.
rasulahu bil huda. Yes, huwa ni domel, dia boleh buang ni, tak payah pakai huwa arsala rasulahu. Tapi kenapa dia pakai allazi, dia pakai isim mausul? Kenapa? Siapa dia huwa? Huwa ni Allah, dialah yang mengutuskan rasulnya dengan penuh kebenaran. Jadi allazi ni dia panggil isim mausul. Isim mausul, isim menyambungkan antara ganti ayat, antara perkataan sebelumnya perkataan selepasnya. Dia ada jamak allazina, ada perempuan allati, ya, dan ada ramai dan sebagainya. Kalau ramai perempuan allai, ya, allai. Kalau buka surah perempuan banyak sangat, ya, banyak sangat, ya. Okey. Dan ingat isim mausul. Ingat satu allazi dengan allati. Ya, ingat satu dua je, tak payah banyak. Ingat ni pun cukup. Allati ni banyak ni, yang ni jarang-jarang ada. Surah An-Nisa banyak. Ini jarang-jarang ini, ya. Okey. Isim isyarah, isim mausul di bawah sisipan bersama dengan haraf. Betul tak? Yes, isim mausul dalam Quran. Allazi kuntum bihi tastajilun. Yang kamu dengannya ingin nak cepat. Nak cepat. Bila masa kita nak cepat je. Allati tattali'u 'alal afidah narullahil muqadatul lati api neraka yang tersangat pedih ni, dada kita ni, hati kita, ya. Dia menunjukkan saiz kepanasan api neraka. Walladzina, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatin, dan mereka-mereka yang ini yang dia yang, dan mereka-mereka yang kufur dan berdosa dengan ayat kami, itu allazina. Ini allati allai tuzahiruna minhunna ummahatikum, ya, allai, wanita-wanita yang menzahirkan daripada mereka itu, ya, ummahatikum, ya, mak-mak kamu. Siapa dia yang melahirkan anak? Wanita kan? Wanita kan? Afara'aita allazi tawalla, apakah engkau tidak lihat yang tawalla, ya, yang dilantik, ya. Wallati ya'ti, ini allati bukan lati. Wallati ya'tina al-fahishah, ya, wanita-wanita yang membawa kejahatan, ya. Allazina jahadu minkum, orang-orang yang, jadi kita boleh terjemahkan dia yang, mereka yang, dia yang, mereka yang, dia yang perempuan, dia yang dia, ini mereka-mereka perempuan, ini pun sama. Allai sama dengan ni, ya. Allati yang, allati ni perempuan, sebab api tu dianggap perempuan. Okey. Okey. Kita tengok, ya. Lepas isim mausul, jadi kita habis dah di bawah sisipan. Di bawah sisipan ni, kalau kita lihat sisipan tadi, ni. Dia duduk bawah ni, ya. Dia duduk di bawah ni. Yes. Bawah ni. Jadi bila tuan-tuan buka Quran, jumpa saja hazihi, ini isim isyarah. Jumpa saja allazi, allati, ini isim mausul. Dan dia sama saiz dengan al-haraf. Semua dia mabni. Dia tak boleh berubah. Ni, tuan-tuan jangan kata isim ni sama dengan ni. Jangan. Sekarang ni ini berubah. Ini tak berubah. Ini tak berubah. Ini berubah. Dia berubah kepada bahagian depan, bahagian atas, bahagian bawah. Bahagian depan ada 8 sebab. Bahagian atas 12 sebab. Bahagian bawah ada 3 sebab. Okey. Ya, bezakan antara ini dengan ini. Isim isyarah ada 6, mausul ada 6, haraf ada 15. Ya, ada 15. So kita tengok kita tengok seterusnya. Tuan-tuan mesti ingat, bila kita belajar tentang haraf, tuan-tuan mesti ingat haraf ini adalah perkataan yang terdiri dari sama ada satu huruf ni, dua huruf, tiga huruf, satu huruf ni, dua huruf, tiga huruf, ataupun 4 huruf, ataupun 5 huruf yang dia ada makna, tetapi dia tidak boleh beri makna sendiri kecuali dia berhubung dengan orang lain. Ya,
Okey. Dan semua haraf ni mabni. Mabni itu ni tetap. Okey. Min daripada, ila kepada, an dari, ala di atas, fi di dalam atau pada, ya, rubba. Ini bukan rob, rubba. Rubba ni mana boleh jadi ba, ba ni bi, bi ya, kaf, ka, lam, lam saja, waw ni waw. Jangan lupa waw ni ada empat kategori. Ada wawul qasam, ada waw ma'iyah, ada wawul hal, dan ada waw ataf. Jadi ini waw ni waw al-haraf. Bila masa dia jadi ataf, bila masa dia jadi apa tu ma'iyah, bila masa dia jadi hal. Okey, yang itu semua tuan-tuan jangan risau. Bila kita deri nanti automatically kita dapat. Sebab kita ada deri lebih kurang 3 kali siri. Ya, kalau kamera kita tak rosak. Jangan risau. Yang tuan-tuan belajar 43 siri ke bawah tu memang berat. Memang berat. Ya, tapi saya suka sebab ramai orang yang tengok YouTube tu dia kata Ustaz mudah faham. Mudah faham, saya sendiri pun tak faham, dia kata mudah faham. Dia kata mudah faham. Ya ke tu? Sebab 1 hour and half kuliah mana boleh? Saya kata tak boleh. 1 hour and half kuliah tak boleh. Kita kena buat haraf saja 5 minit. Bagus-bagus kan? Badal 5 minit. Barulah kan? Sebab orang kita ni dia nak rehat. Tengok contoh haraf. Yad'una min dunihi. Mereka itu menyeru daripada selain daripada Allah. Min dunihi. Duni majrur dengan sebab min. Hi mudhafun ilaihi. Betul tak? Boleh kan? Hi fi mahalli jarin. Dunihi majrur bimin. Hi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Jadi du ni mudhaf. Ingat dalam kitab Ijaz dia tak sebut du ni mudhaf. Sebab dia kata dia hanya sebut mudhafun ilaih. Maksudnya bila ada mudhafun ilaih maka akan adalah mudhaf sebelum tu. Sebab mudhaf dengan mudhafun ilaih dia tak boleh jauh-jauh. Dia mesti dekat-dekat. Dalam kitab Ijaz tu tafsir kan, dia tak sebut mudhaf, dia sebut mudhafun ilaih. Sebab bila ada mudhafun ilaih maka sebelum tu mesti mudhaf. Tapi bila jar wa majrur dia sebut jar wa majrur. Dia sebut jar wa majrur dalam kitab Ijaz. Wada'iyan illallah, dan menyeru kepada Allah. Fasaddu an sabilillah, maka mereka itu sekat daripada jalan Allah. Alallahi tawakkalna, ke atas Allah kami bertawakal. Allah, tengok Allah huruf jar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ni taul qasam. Tallahi, tengok lepas ta mesti pada bawah. Wallahu, ini bukan qasam, ini ataf. Sama ada ataf ataupun istinaf. Tuan-tuan bunyi pelik kan? Jangan risau, akan dapat. Tak lama lagi. Jangan risau. Saya kata akan dapat pasal ada dua, sama ada kalau di akhir ayat sama ada istinaf ataupun ataf. Dua itu saja. Tapi sendiri ada 4 nama. Ataf, istinaf, al-qasam, hal. Li ashabil yamin, bagi orang-orang yang menerima amalan dengan tangan kanan. Al-ilmu kan nur, ilmu itu ka. Ni jar, ini majrur. Ini jar, ini fi mahalli jarin. Fi mahalli, sebab dia mabni. Ini jar, ini majrur. Ini jar, ini fi mahalli jarin. Sebab dia mabni. Tengok saya punya gaya. Kalau tak faham lagi tak tahulah. Pernah saya buat. Ya, tengok. Yang awal-awal kita mengajar dulu. Fa'il. Tarkib fa'il. Word constructions in English. Huruf hijaiyah. Hijaiyah tu huruf yang digunakan untuk mengeja. Nama dia alfa bait. Alfa bait. Alfa tu makna 1000 bait. Mana daripada alif beta saja ni boleh buat beribu-ribu bait. Ayat Quran pun tak lagi daripada ini. All together 29 or 28.
Ya, alfabet. Alfabet. Ya, jadi alfabet. Asalnya alfabet. Orang putih ambil jadi alfabet. Jadi bila orang putih dah ambil, dia beri nama huruf hijaiyah. Jadi ini alif ya. Alif. Selalunya di sini dia buat hamzah. Di antara huruf-huruf hijaiyah ni ada yang memberi makna sendiri. Kita kata huruf ma'ani. Seperti B ada makna dia. B makna dia dengan. La makna dia bagi. Waw makna dia dan. Kaf makna dia seperti. Fa makna dia maka. Jadi huruf-huruf yang ada makna dia, nama dia huruf ma'ani. Huruf ma'ani ada makna. Kan kita belajar dulu huruf ma'ani. Dan dia kebanyakannya huruf ma'ani ni dia jadi huruf jar. Dia jadi huruf ataf. Dia jadi huruf-huruf yang kita belajar dalam jadual tu. Fa'il. Ingat lagi tak? Fa'il awi. Awi. Tarkib al-fa'il. Verb constructions. Okey, sebelum tu dia beritahu ada dalam fa'il ada huruf illah, alif, waw, ya. Kita belajar kan? Alif, waw, ya. Sebab alif ni dia tak tulis dalam bentuk alif. Dia tulis dalam bentuk ya. Macam al-fatah. Al-fatah tu alif sebenarnya, bukan ya. Al-fatah ya. Ya. Ni. Contohnya macam al-fatah kan? Al-fatah. Ini sebenarnya alif. Sebab bila ya, sebelum tu beri atas dia consider as alif. Sini ada ya kan? Ya, ni ada ya saja. Al-fatah. Macam ni. Tak ada. Tak ada perkataan ni dalam Quran yang ada. Alif tu maksud. Ni alif. Ni. Dia panggil ya muqaddarah. Muqaddarah tu. Alif tu adakah dikata muqaddarah juga atau tidak? Tidak. Dia bergantung kepada kedudukan isim sebelum tu. Tapi ya tu yes. Yes. Nanti kita sampai situ. Dia bergantung pada ya. Sebab itu dah tinggi benar tu. Muqaddarah tu. Dia panggil al-huruf al-alat. Al-huruf al-illah. Huruf illah. Huruf illah lah. Ada alif, ada waw, ada ya. Jadi Melayu mengelat. Jadi dalam perkataan perbuatan bahasa Arab, kalau ada alif salah satu daripada 3 silibel itu atau waw atau ya, maka dia diconsider as huruf fa'il tu fa'il illah, bukan sahih. Ingat tak? Kalau sahih dia tak ada ni, tak ada 3 ni. Sahih. Dia tak ada 3. Sebagai contoh ya. Pembahagian taksim ni, the division of words in the Quran. Dia divided into 2 division, which is sahih and mu'tal. Mu'tal. Sahih without alif wa ya. Tengok dalam 3 huruf mana ada alif wa ya? Tak ada kan? Ini bukan alif, ini hamzah. Hamzah. Kalau ada alif wa ya, ini waw, ini ya, ini waw, ini alif, ini waw, ini ya, ini alif. Ini dianggap mu'tal. Ini anggap mu'tal. Ma fi tak ada alif wa ya. Macam daraba tak ada. Madda tak ada. Akala, ini alif ni bukan alif, ini hamzah. Sa'ala, ini hamzah. Ini dikira hamzah. Kalau yang mu'tal ni tuan-tuan, yang ada sama ada waw di depan, ya di belakang, waw dan ya in between, alif di tengah, waw dan ya direct, ataupun alif wa ya, 3 alif wa ya dia semua. Alif wa ya ada 3 dia. Jadi ini dinamakan mu'tal. Without alif wa ya, ini namakan sahih. Ada sahih salim, ada sahih mudha'af, ada sahih mahmus misal, sahih mahmus ajwaf, sahih mahmus nakis, mu'tal. Kalau huruf mu'tal di depan dia panggil misal, an example mu'tal, very good mu'tal. Kalau di tengah dia panggil mu'tal ajwaf, di tengah-tengah. Kalau di akhir antara 3 huruf ni dia panggil mu'tal nakis.
Kalau rapat-rapat dua-dua dia panggil double. Kalau dua ni panggil double. Kalau double rapat-rapat macam ni, rapat-rapat ni antara ain dengan lam dapat dipanggil makrun. Makrun ni maknanya makrun. Direct. Kalau dua dia tapi dipisahkan oleh ain, dia panggil lafif juga, tapi lafif mafruq. Tapi kalau tiga-tiga ni dia panggil lafif. Tapi tiga-tiga ni kita tak kaji. Sebab ini tak ada kajian dalam ilmu nahwu. Kita balik berdhamir balik. Tengok. Ni tengok ni yang kita dah belajar ni kan. Ada berapa lagi? Ini yang kita dah belajar. Ini mudha'af. Ini jami' mustaq dah belajar ni dah. Ya. Ini jamak taksir. Ini fi'il maddi. Awal-awal kan? Awal-awal dulu ni. Ini hari waktu hari Jumaat. Kan? Yang dah kita belajar ni. Kemudian ini ayat-ayat, ada ayat fa'il, ada ayat ismiyah. Ini semua ni kan? Semua dah belajar dah. Ya, tafsir. Ini kita belajar ni. Wazan dia ada 3 wazan. Ini fa'ala ada 3 bab. Betul tak? Ini fa'ila ada 2 bab. Ini fa'ula ada 1 bab. Menjadikan dia semua 6 bab. 6 bab. Ini dia. Ya, ini nama dia fa', ini nama dia ain, ini nama dia lam. Auzan aula. Auzan yang paling utama inilah dia, yang paling utama dalam Quran. Auzan yang kedua, yang pertama tadi pattern fa'ala. Yang kedua pattern fa'ila. Yang ketiga pattern fa'ula. Ada tiga pattern. Ya. Fa'ula, kabura, karuma. So, bila kita belajar, kita akan tahu perkataan dalam Quran yang berpattern fa'ula ada berapa perkataan semua. Kenapa Allah Ta'ala guna fa'ula? Umpamanya dalam satu surah Allah Ta'ala kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura, besar, maktan, dosa. Kabura maktan indallah, besar dosa di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Kamu semua bercakap tapi kamu tak laksanakan. Itu orang munafik. Kabura maktan. Dia guna kabura. Kabura maktan. Kita tengok lagi sini. Ini. Kita tengok. Ini pattern pertama. Pattern kedua ni, 2 dan 3. Di bawah ni ada tiga pattern kecil. Di sini ada 2, di sini ada 1. Jelas tu kan? Nampak tak? Jadi kalau dalam Quran ada perkataan akala, maka akala tu adalah daripada wazan pertama. Akalna. Tengok wazan pertama. Kalau ada syariba, wazan kedua. Kalau ada kabura, wazan ketiga. Pattern. Pattern. Dulu kita dah bincang tentang nak panggil apa? Measurement. Dia panggil measurement dia? Measurement, dia panggil measurement. Jadi pattern ni, measurement ni, dia ada 3 divided into 3 subdivisions. Ini 1 saja, dan ini 1, ini 2, ini 3, ini 2, ini 1. Jumlah semua sekali 6. Jadi starting from today insyaAllah, next week kita ujian saja. Sambil kita tengok slide, ujian. Tengok slide, ujian. Jadi tuan akan tengok isi marfu' ada 8 sebab. Tandanya ada 7. Biar main tu. Biar muntah. Wa huwal ladzi dzara'akum. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila allazi huwa. Tengok tuan-tuan, allazi ni dia pakai untuk sama ada huwallazi, allazi huwa, huwallazi, allazi huwa, huwallazi, allazi huwa, same saja. Jadi kalau kata huwa mesti allazi, tak boleh kata allati. Wa huwallazi ja'ala lakumul lail, dialah yang telah menjadikan bagi kamu malam. Huwallazi anzala sakinah, dia Allah yang memberikan kamu ketenangan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang memberi makanan kepada saya, ya, wayaskin, dan beri minum. Dan dialah yang menjadikan malam. Ini tuan-tuan boleh terjemah semua ni. Dan dialah yang menjadikan tangan kamu ni boleh bertepuk, kan? Huwallazi yusalli alaikum, dia juga yang semayang salawat kepada kamu. Oh, Tuhan salawat kepada kita.
Dan dialah yang meniupkan roh. Dialah yang menjadikan kamu mendengar. Ya. Okey, kita tengok balik. Latihan kita hari ini tentang saraf. Tentang saraf. Ya, kita mensarafkan fi'il dan juga isim. Ya, ingat bila kita latihan saraf, kita mesti ingat bagaimana fi'il dan isim bercantum dengan 14 ganti nama yang kita belajar awal-awal dulu. Ya, dan dia berubah dengan isim lain, dengan fi'il madi lain, fi'il mudhari' lain, fi'il amar lain. Hari ni kita buat dengan fi'il madi, ya. Fi'il dibagi fahima. Ya, fahima tu maknanya fi'il madi 3 huruf, sulasi, ya, tak apa. Kalau campur dengan ana, makna dia di sini, saya telah faham. Saya telah faham. Dia bunyi-bunyi fahim tu. Jangan tukar ni. Jangan tukar. Cuma matikan mim ni. Dia jadi fahim tu. Tak fahim tu. Okey, Lepas tu campur dengan nahnu memberi makna kami semua dah faham. Ya, kena jadi fahim. Nah, kami dah faham, ya. Dia cantum pula di sini dengan isim madrasah. Madrasah kalau bercampur dengan ana, dia memberi makna sekolah saya. Sekolah ni mudhaf, ana ni mudhafun ilaih. Sekolah itu milik saya. Sekolah tu milik saya. Jadi dia tak boleh bunyi madrasah tutu. Tak boleh. Dia bunyi madrasah ti sekolah saya. Bila isim dia bunyi i. Bila fi'il dia bunyi u. Okey. Dengan nahnu dia bunyi na. Kalau di sini dengan nahnu dia bunyi sama saja, madrasatuna. Jangan ubah baris dia. Jangan ubah baris. Madrasatuna. Ini tu na. Sekolah kami. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Ingat, bila dhamir bercantum dengan fi'il, dhamir jadi fa'il, pelaku. Bila cantum dengan isim, dhamir jadi mudhafun ilaih. Ya, dia jadi automatically dia jadi mudhafun ilaih. Jadi ini dia kata mudhaf, ini mudhafun ilaih. Tapi dalam Quran dia tak sebut ini mudhaf. Dia hanya sebut ini saja. Ini mudhafun ilaih. Bila ini mudhafun ilaih, dengan sendiri ini mudhaf. Kalau ditambah di sini min, senang aja. Jadi di sini dah jadi min madrasati. Oh. Itulah. Tu. Kita nak dengar ayat-ayat macam tu lah sebenarnya. Ya. Jauh macam tu. Bila pergi mana-mana majlis tengok je ustaz, jauh macam tu. Oh baguslah. Ada pula datang lagi sifat mausu. Oh, bagus. Saya cukup suka. Tapi jangan kata na'am anu. Sebab na'am susah sikit. Okey. Tak apa, walaupun macam tu, kira dah boleh sebut tu bagus lah tu. Okey? Bagus. Bagus dah tu. Lain kali kita luaskan kepada mubtada khabar ataupun isim kana, khabar kana. Jam majrur tak main lagi. Okey dah. Fahima campur dengan anta, dia jadi fahimta. Kalau dengan isim, dia tak jadi ka. Tak jadi ka. Madrasatu ka. Dia jadi anta madrasah tu ka. Sekolah awak. Kenapa sebut madrasah tu ka? Sebab tak ada apa-apa depan tu. Kalau depan ni ada min, di sini dia jadi min madrasatika. Kalau depan ni ada inna dia jadi madrasataka.
mesti fathah. Refer pada jadual yang kita belajar dulu. Jadual A, B, C. A ada 15. Mansub. Tuan-tuan sudah ada di persimpangan dah ni. Kita ada di persimpangan ni. Bila kita clear persimpangan ni, kita turun naik jeep, selesai. Selesai. Sebab bila kita turun laju, tuan-tuan jangan miss kelas. Betul. Kalau miss kelas, tuan-tuan rugi banyak 40 kali datang kelas. Jangan miss. Jangan risau. Boleh, insya-Allah. Fahimah campur dengan antuma. Antuma ni tengok, ini dua orang. Dia punya bunyi fahim, tuma. Maksud dia, awak berdua dah faham. Awak berdua sudah faham. Ini awak sudah faham. Ini kami semua dah faham. Ini saya faham. Ya. Kalau dengan isim pula, ya, nahnu, dia akan bunyi madrasatuna. Ini sekolah kami. Madrasatuna, sekolah kami. Ya. Madrasatukuma, sorry. Madrasatukuma. Sekolah awak berdua. Tengok ya. Untuk isim bunyi kuma. Untuk ini bunyi tuma. Kalau kata madrasatutuma, salah. Antuma campur dengan sekolah, mana sekolah awak berdua. Madrasatukuma. Kalau dengan antum, dia akan bunyi antum fahimtum. Ni fahimtum. Bunyi tum, fahim, tum. Yang ini madrasatukum. Bunyi kum. Perbezaan dia tak susah. Sebab dalam Quran jelas tengok. Okay, dalam Quran kita nak tengok domer. Dan tuan-tuan kena beri nama domer. Okay, sebab apa saya nak buka Quran sebelum kita surah Allah, kita nak tengok ayat Quran, nak mengenali domer dalam ayat Quran. Sama ada pada isim ataupun pada fi'il. Tuan-tuan tak apa, tak habis jawab tak apa. Bila kita drill dalam Al-Quran sebenar, kita akan tahu ini domain untuk fi'il, ini domain untuk isim. Untuk isim dia bunyi gini, na ka kumakum. Untuk fi'il dia bunyi na ta tumatum. Okey, fahimah campur dengan antuma sama, fahim tuma sama ni. Untuk lelaki perempuan sama. Okey. Fahimah campur dengan antuna, fahim tunna. Tak ada nun biasa, tunna tak ada macam ni. Ni ya. Ni okey, ni tak apa. Fahimah campur dengan antuna, dia bunyi ambil je. Fahim tunna. Tak ada alif. Ada alif untuk nahnu saja. Akhaza. Ni akhaza ni maknanya ambil. Campur dengan huwa, dia sama juga, dia jadi akhaza. Tak ubah. Sebab ini dalam ni ada domain yang tersembunyi. Ya, akhaza. Ya. Kalau fahimah campur dengan huwa, fahimah. Mana fahimah akhaza ni maknanya dalam tu ada orang. Orang tu maknanya dia laki-laki. Oh, dia za tu tak ada alif ya? Tak ada. Akhaza. Ni dah timbul ke akhaza asal. Dalam ni ada orang iaitu huwa. Sebab tu dia bunyi akhaza. Sama. Berbeza dengan ada alif. Kalau ada jadi dua. Kalau akhaza campur dengan huma, dia jadi akhaza. Ada alif. Memberi makna dua orang laki-laki. Akhuzah ni jadi yang tu kan? Jadi dia jadi dua orang. Akhuzah. Akhaza. Ni akhaza campur huma. Ada? Dia jadi akhaza. Kalau akhaza campur dengan hum, kena tambah waw dengan alif. Lepas tu tulis ru dia. Akhazu. Ada alif. Jadi kita lihat, ada alif musanna, asal dia akhaza, ada waw alif jamak, ramai untuk third person. Ini saja
tempat yang susah dalam saraf. Yang lain tu semua okey. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, insya-Allah. Ya, akhaza campur dengan hiya, maknanya dia perempuan yang mengambil. Jadi dia bunyi akhazat. Jadi tambah saja perempuan. Tambah saja untuk perempuan, untuk wanita, akhazat. Kalau dia huma, kalau dia dua orang perempuan, tambah saja akhazat ta. Jangan buang. Jangan buang. Tak alif min dua. Ini bab ni je yang kritikal, bab saraf ni. Okey. Tapi yang atas tu kalau bunga, Ya. ini pun sama juga ada. Ya. Ni Kalau ini beza dan betul beza. Ini kalau akhaza dua lelaki. Kalau perempuan ada ta. Ada ta. kalau Yes. dua perempuan, Yes, ada ta. Tapi alif mesti tambah sebab alif tu meaning tu. Akhazata. Kalau akhaza campur dengan hunna, makna ramai perempuan, dia akan bunyi akhaz. Tak, akhazna. Tak apa, satu percubaan yang bagus. Akhazna. Kalau laki-laki, akhazu. Laki-laki tadi. Laki-laki tadi akhazu. Ya, akhazu. Laki-laki akhazu. Kita tengok dalam surah An-Nisa. Ya ayuhan nas, tak ada domeh. Ittaku. Domeh dia antum. Sebab dia fi'il amar ya. Rabbakum. Rabba campur dengan antum. Rabba mudhaf, kum mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Apa tak? Dia sebut mudhafun. Mudhafun ilaih. Fi mahalli jari mudhafun ilaih. Kum mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kum dhamir muttasil, bersambung, tetap di atas baris mati, duduk di tempat baris bawah kerana dia jadi mudhafun ilaih. Inilah yang tuan-tuan akan dapat baca bila habis program ni. Rabbakum, Rabba campur dengan antum. Khalaqakum, ada dua dhamir sini. Pada khalaqa ada huwa, iaitu dia. Kum ni antum. Maknanya khalaqa, dia telah menjadikan kum ni kamu. Jadi kamu ni jadi mangsa. Siapa yang kena jadi? Kamu. Siapa yang menjadikan? Dalam ni ada yang menjadikan, iaitu huwa, Allah. Khalaqa. Khalaqa ni dalam ni ada orang. Ada, bukan orang lah, ada fa'il. Fa'il ni adalah huwa. Huwa siapa dia? Kita refer huwa tu kepada Allah. Dalam ni tengok. Khalaqakum. Dia telah menjadikan kamu daripada satu diri yang satu. Dan dia telah menjadikan daripadanya pasangannya. Dalam ni ada ha, iaitu zaujaha. Zaujah campur dengan hiya. Hiya ni refer kepada nafsin, pasangan diri, jiwa itu pasangan. Sebab nafsin ni dianggap perempuan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri itu mesti dihambat oleh kematian. Wa bassa ni dia telah menghamburkan. Bassa ni, ingat, bila ada tasdid sa, it is a proses hamburkan, menghamburkan daripada ini ramai orang lelaki dan ramai orang perempuan. Ni dalam ni ada orang, iaitu apa dhamir dah ni? Tasa'alun. Kamu hendaklah takutkan Allah yang kamu semua minta. Jadi apa dhamir ni? Antum. Kalau ta dengan wa, antum. Kalau ya dengan wa, hum. Yang kamu minta dengannya, ini bihi ni huwa. Wal arham. Tuan-tuan, nasib baik kita buat keluar ayat ni. Sebab ini tuan-tuan, salah satu elemen orang tu bertakwa kepada Allah, dia sentiasa menyambung silaturahim. Kalau dia masih lagi ada silaturahim putus-putus antara anak dan bapa, maka dia akan tertarik sifat takwa dia kepada Allah SWT. Ada kena ingat. Jadi kena cari sekarang ni
Mana-mana kita ada bermusuh. Ada orang bermusuh dengan mak tu sampai tak baik-baik. Ada ayah anak kahwin dengan kawan dia, kalau dia tak suka kepada kawan dia sampai dia pulau anak tu, tak akan masuk syurga ayah tu. Dalam YouTube ni tak akan masuk syurga ayah tu sebab dia memutuskan silaturahim. Ingat bila anak kita besar, kita kena kahwinkan dia. Kalau dia dah cari pasangan, baguslah kan, kita kahwinkan anak kita. Ada saja kahwinkan, ada saja. Itu tugas kita, wajib mengahwinkan anak yang dah. Ini kalau kita putuskan silaturahim, habis hancur. Sebab ini tanda dia, wattaqullah. Ciri-ciri orang bertakwa ni, takutlah kamu kepada Allah, Allah yang kamu minta daripadanya, dan takutlah kamu kepada Allah daripada memutuskan silaturahim. Dibawa dalam bentuk jamak ni, daripada jamak ni, memutuskan silaturahim. Jangan. Okey. Innallaha kana alaikum raqiba. Tengok, alaikum, Allah daripada antum. Kana ni, dalam kan ni ada fa'il. Fa'il dia adalah huwa tu adalah Allah. Alaikum, dalam Allah ni ada orang, iaitu antum. Antum ni siapa? Ni tasalun, kamu semua. Kamu semua. Okey, ini dia. Ini yang saya maksudkan, ya. Jadi okey, kita ambil semuka lagi sebelum kita bersurai. Sebab tu saya kata, tuan-tuan jangan risau. Kita kena 3-4 kali habis ni. Wa'atu. Tengok ni. Wa ni jamak tak? Wa ni kan? Wa tu ramai. Tapi di sini artinya wa'atu, makna kamu kena beri makan kepada anak yatim. Tuan-tuan, Ustaz, sebelum sara ni cari anak yatim ramai. Anak yatim tu akan jadi saksi kita di akhirat besok. Mereka berkerumung kita di kubur, roh-roh dia tu walaupun dia tak ada. Inilah yang hasrat kita. Beri makan anak yatim ni, beri makan anak yatim ni. Tuhan sebut berapa puluh kali dalam Quran, beri makan anak yatim. Macam Tuhan sebut tentang perniagaan, 343 kali perniagaan dia sebut pentingnya berniaga. Ya. Pasal sesuatu ada orang jual kuih. Pentingnya berniaga tu kan. Wajib tu. Kalau tak berniaga, tuan-tuan dan puan, siapa akan menguasai negara kita? Hari ni semua kata, Warren Buffett pun kata, the world controlled by the businessman. Betul tak? Hari ni tengok, kerajaan nak kempen, semua businessman kena bagi 1 million Malaysia. Itu memang tak dapat elakkan tu. Wala ta'kulu, wala ta'kulu, ta dengan wa ni, dalam ni ada domain, iaitu antum. Amwalahum, dalam ni ada orang, iaitu hum, harta mereka, harta anak yatim ni. Ila amwalikum. Ini ada dua maksud. Sama ada kita makan harta anak saudara kita yang abangnya, yang adik kita atau abang kita mati, kita jaga dia. Kita tukar, kereta dia baru kita pakai, kereta buruk kita dia pakai. Tak boleh berdosa. Ataupun tuan-tuan, kalau kita kaya tuan-tuan, sebenarnya dalam harta kita tu ada anak yatim. Jadi kalau kita tak beri pada anak yatim, kita sebenarnya makan harta dia. Mana sebab itu dia kata dalam harta kita ada hak untuk orang lain. Ya, sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam surah, ramai orang tidak boleh tafsir, tuan-tuan. Jangan kita ingat harta milik kita ni milik kita sendiri, jangan. Itu ketika Tuhan takkan kata ini. Apa surah Ad-Duha tak? Ada surah Ad-Duha. Ya, mana surah Ad-Duha? Lagi aneh. Tuan-tuan dah belajar nahwu saraf ni, seronok kita tadi. Yes. Wah apa? Wa'ataf. Amma syarat. Cuba terjemah tu, terjemah dah. Dan amma ni syarat. Syarat maksudnya kalau kita ada harta, wajib kita war-warkan. Bukan kata saya banyak harta, bukan, tak. Apa maksud war-warkan? Wa amma, dan kalau kamu ada harta, bini'mati rabbika, cuba sebut bi, terjemahkan bi, nikmati, nikmat rabbika, fa apa ni? Tuan-tuan, bila ada amma, iaitu amma ni amma syarat, dan ada mesti ada fa, maka am dengan fa ni tak boleh elak.
Kalau kita mati, harta kita tinggal, tak belanja pada anak yatim, berdosa besar kita. Sebab ada wa amma. Adapun dengan nikmat Tuhan kau, fa, maka hadis fa ni fa, jawab. Jawab. Jawab tu artinya wajib. Wajib. Kalau kau ada duit, wajib kau pergi tunai haji, wajib. Jadi bila ada duit, wajib belanjakan. Fa hadis ni maksud dia wawarkan daripada hadasa, cakap-cakapkan, beri orang makan, ramai orang makan, ya, hari-hari masak untuk orang makan. Yang kedua kahwin, beri orang makan sedap, puas-puas orang makan, biar kau makan apa-apanya, besok Tuhan kata so puas-puasnya lagi. Itu maksudnya hadis. Hadis ni bukan kata saya banyak duit, tak. Hadis ni makan. Jadi tuan-tuan, minggu depan kalau ada kuih, bawa cetan bawa kuih, bawa. Hari ni ustaz bawa, besok anak murid bawa. Ada lebih, bawa balik. Mereka ni. Okey. So setakat inilah insya-Allah kita akan beri lagi domain dalam perkataan sehingga kita mahir. Lepas tu kita akan terus beri minggu depan. Dan kita jangka mahir isim mansub, isim majrur, isim marfu' sehingga kita tak ada isi nak mahirkan. Ya? Tahun depan. Tahun depan. Ada setahun 5 bulan lagi. Ya, setahun 2 bulan lagi kan. Tuan-tuan kena ada komitmen yang tinggi insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya mujral bihari wal 'uyun ya man ja'ala khazainu bilaka wa 'almaka. Nas'alukallahumma anta bina jadata ridhaka wa anta jalana ahlana mahanis. Ya mufarijal humum, ya mufarijal humum, farij 'anna humuna. Ya hayy ya qayyum, ya zal, ya wahai yang mensukacitakan, sukacitalah kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan belajar kami ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang murah dan berkat ya Allah. Kurniakanlah kami keterangan ya Allah, keterangan di kami, keterangan jiwa kami ya Allah. Semoga kami dapat melaksanakan tugasan dengan baik dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah. Bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Qabalallahu wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan wa